Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Apa khabar? Harapnya awak semua dalam keadaan sihat bersama keluarga tersayang. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan dengan slot PDPR kita. Untuk hari ini kita akan fokuskan tentang idea utama dan idea sampingan. Cikgu rasa anda dah pernah dengar dan anda dah pernah belajar ketika sekolah rendah lagi. Apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan? Okey, untuk hari ini, pertama sekali kita akan melihat apakah idea utama. Kita tengok dulu konsep idea utama ni. Idea utama ialah sesuatu perkara yang penting dalam sesebuah ayat, petikan, karangan atau wacana. Okey, kita highlightkan dia. Sesuatu perkara yang penting. Okey, seterusnya kita sambung baca. Buah fikiran yang penting dan menerangkan maksud keseluruhan perenggan. Sama juga. Dia merupakan buah fikiran yang penting dan menerangkan maksud keseluruhan perenggan. Okey, itu idea utama. Seterusnya, apakah idea sampingan? Idea sampingan ialah sesuatu idea yang perlu ditambah pada idea utama untuk melengkapkan dan menyedapkan lagi sesuatu ayat yang dihasilkan. Kita highlightkan. Sesuatu idea yang perlu ditambah untuk apa? Melengkapkan dan menyedapkan sesuatu ayat yang dihasilkan. Maksudnya dia macam perencah lah. Macam kita nak masak nasi goreng. Nasi goreng tu dia punya bahan utama. Dia punya perencah, contohnya bawang, ikan bilis, cili, itu merupakan bahan sampingan untuk menyedapkan lagi nasi goreng. Okey, seterusnya. Idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong serta menerangkan idea utama. Okey, kita kena tahu idea utama itu sesuatu perkara yang penting, manakala idea sampingan ialah idea lain yang perlu ditambah kepada idea utama. Okey, kita tengok contoh yang cikgu telah sediakan. Kita baca bahan petikan dahulu. Taman permainan merupakan tempat yang amat digemari oleh kanak-kanak. Mereka dapat melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan seperti berlari dan melompat dengan bebas dan selamat. Aktiviti ini dapat membina otot dan menguatkan tulang mereka. Okey, berdasarkan petikan yang kita dah baca tadi, kita nak pecahkan dia kepada idea utama dan idea sampingan. Okey, kita tengok dahulu. Ini apa yang cikgu telah buat. Cikgu dah pecahkan siap-siap apa idea utama dan apa idea sampingan. Okey, idea utama kita untuk petikan ini ialah taman permainan merupakan tempat yang amat digemari oleh kanak-kanak. Inilah idea utama. Sebenarnya dia nak cerita, nak terangkan pasal taman permainan ni sangat disukai oleh kanak-kanak. Tetapi yang bawah ni semua merupakan ayat contoh dan ayat huraian untuk apa? Untuk sedapkan idea utama ini. Okey, apa idea sampingan dia? Idea sampingannya ialah mereka dapat melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan seperti berlari dan melompat dengan bebas dan selamat. Aktiviti ini dapat membina otot dan menguatkan tulang mereka. Mudah je. Kita nak kenal pasti apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan. Okey, cikgu bagi tunjukkan biar dengan lebih jelas lagi. Okey, kita highlightkan. Taman permainan merupakan tempat yang amat digemari oleh kanak-kanak. Okey, yang cikgu warnakan dengan warna hijau ni, yang cikgu highlightkan ni, merupakan idea utama. Dan yang cikgu warnakan dengan warna kuning ni merupakan idea sampingan. Apa kegunaan idea sampingan? Untuk menyedapkan idea utama ataupun idea keseluruhan. Okey, settle.
Seterusnya, kita tengok petikan yang panjang sikit supaya awak lebih jelas macam mana nak membezakan idea utama dan idea sampingan. Okey, kita baca dahulu sama-sama. Cikgu besarkan sikit supaya lebih jelas. Setiap orang pasti ingin berjaya dengan cemerlangnya. Kata orang, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa ini menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk mencapai kejayaan. Persoalannya, bagaimanakah kita menggapai kejayaan? Terdapat banyak petua untuk cemerlang, terutamanya dalam pelajaran. Petua yang paling penting ialah kita mesti mempunyai semangat yang jitu untuk mencapai cita-cita. Semangat yang berusaha, ibu bapa, guru dan rakan boleh menjadi pendorong semangat kepada kita. Selain itu, semangat juga boleh dipupuk dengan menyertai program dan ceramah motivasi. Sebagai contohnya, bengkel teknik belajar dan kem motivasi. Seterusnya, seseorang yang ingin berjaya, hendaklah sentiasa berfikiran positif. Apabila seseorang bersikap positif, maka semua masalah dan cabaran dapat ditangani dengan bijak. Seseorang yang tidak mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan haruslah belajar daripada kesilapan dan segera bertindak dengan positif. Kita juga mesti mempunyai teknik belajar yang betul agar dapat meningkatkan pencapaian dalam pelajaran. Jadual waktu belajar dapat membantu murid menguasai kandungan pelajaran dengan baik. Seseorang perlu memperuntukkan masa yang lebih untuk mengulang kaji mata pelajaran yang sukar. Jadual waktu belajar ini hendaklah dipatuhi secara berkesan agar dapat meningkatkan pencapaian. Semasa berada di dalam kelas, kita hendaklah memberikan tumpuan 100% kepada pelajaran. Perhatian kepada pelajaran semasa guru mengajar sangat penting. Penerangan guru dapat membantu pemahaman kita. Sekiranya terdapat perkara yang sukar difahami, kita boleh bertanya kepada guru. Kesimpulannya, semua orang boleh berjaya dengan azam yang kuat dan usaha yang gigih. Kejayaan kita dalam pelajaran pasti akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menjamin masa depan yang cerah. Okey, petikan ni menerangkan tentang langkah-langkah ataupun petua kecemerlangan diri. Ada banyak langkah yang boleh dilakukan oleh pelajar. Okey, kita cuba kenal pasti. Apa yang kita nak kenal pasti? Pertama sekali, kita nak kenal pasti tentang idea utama. Yang kedua, kita nak kenal pasti tentang idea sampingan. Tadi kita dah belajar konsep apa itu idea utama dan idea sampingan. Okey, kita cari sekarang ni dalam petikan. Okey, kita pilihlah kita buat warna hijau. Warna hijau ni kita jadikan sebagai idea utama. Cikgu test dulu. Okey, besar. Cikgu pakai kecil sikit. Okey, kita cari dulu yang mana satu idea utama. Okey, kita baca balik. Setiap orang pasti ingin berjaya dengan cemerlangnya. Betul? Itulah idea utama. Setiap orang pasti ingin berjaya dengan... Cikgu kecilkan sikit lagi besarkan sikit. 2.5. Okey. Kita buat warna ni. Okey. Setiap orang pasti ingin berjaya dengan cemerlangnya. Betul? Itu idea utama lah. Semua orang nak berjaya. Kata orang, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itu dah jadi idea sampingan. Kita buat warna kuning lah kan. Kata orang, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa ini menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk mencapai kejayaan. Itu dia punya huraian. Bila dia punya huraian, itu bukan idea utama. Okey, yang ni persoalannya bagaimanakah kita menggapai kejayaan? Terdapat banyak petua untuk cemerlang terutamanya dalam pelajaran. Itu pun kita boleh jadikan sebagai idea sampingan ayat huraian ni. Okey, kita tengok dahulu idea utama dia. Petua yang paling penting ialah kita mesti mempunyai semangat yang jitu untuk mencapai cita-cita. Inilah dia idea utama dia.
petua yang paling penting ialah kita mesti mempunyai semangat yang jitu untuk mencapai cita-cita. Kita kena ada semangat yang jitu. Itu langkah pertama. Okey, apa huraian dia? Semangat yang membara dalam diri akan menjadikan kita lebih rajin dan gigih berusaha. Itu huraian kepada langkah mempunyai semangat yang jitu. Ibu bapa, guru dan rakan boleh menjadi pendorong semangat kepada ni huraian, ni semua huraian ni. Selain itu, semangat juga boleh dipupuk. Ni pun huraian. Semangat boleh pupuk dengan menyertai program dan ceramah motivasi sebagai contohnya. Ini semua contoh. Contoh dan huraian. Senang je kita nak bezakan idea utama dan idea sampingan. Okey, kita teruskan lagi perenggan seterusnya. Kita cuba cari idea utama. Seterusnya, seseorang yang ingin berjaya hendaklah sentiasa berfikiran positif. Inilah idea utama. Seseorang yang ingin berjaya hendaklah sentiasa berfikiran positif. Lepas tu, idea sampingan dia. Apabila seorang bersikap, ni dia punya huraian. Apabila seseorang bersikap positif, maka semua masalah dan cabaran dapat ditangani dengan bijak. Seseorang yang tidak dapat keputusan yang baik, ini semua ayat huraian, bukan idea utama. Idea utama kita mestilah bersikap positif. Kita teruskan, kita habiskan. Okey, seterusnya. Kita juga mesti mempunyai teknik belajar yang betul agar dapat meningkatkan pencapaian dalam pelajaran. Inilah idea utama, langkah yang terbaik. Mempunyai teknik belajar yang betul agar... Okey, ambil yang ni je. Mempunyai teknik belajar yang betul. Untuk apa? Supaya dapat meningkatkan pencapaian dalam pelajaran. Itu dia punya huraian. Jadual waktu belajar, membantu murid menguasai kandungan pelajaran dengan baik. Itu ayat huraian. Seseorang perlu membutuhkan masa yang lebih. Ini semua ayat huraian. Nampak tak? Senang je. Selalunya, ayat awal dalam setiap perenggan itulah idea utama. Okey, kita teruskan lagi. Semasa berada dalam kelas, kita hendaklah memberikan tumpuan 100% kepada pelajaran. Ini langkah juga ni. Idea utama. Mudahnya nak cari. Okey, kita tengok apa idea sampingan dalam perenggan ni. Perhatian kepada pelajaran semasa guru mengajar sangat penting. Ini ayat huraian. Penerangan guru dapat membantu pemahaman, ayat huraian. Ataupun idea sampingan. Ini semua idea sampingan. Kesimpulannya, semua orang boleh berjaya dengan azam yang kuat dan usaha yang gigih. Okey, ni kita boleh jadikan sebagai idea utama. Semua orang boleh berjaya dengan azam yang kuat dan usaha yang gigih. Seterusnya, kejayaan kita dalam pelajaran pasti akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menjamin masa depan yang cerah. Okey, ni dia punya ayat idea sampingan. Mudah je. Kalau kita tengok kat sini, berapa kita jumpa dia punya idea utama? Idea utama yang pertama, yang ni kedua, seterusnya ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kita jumpa 6 idea utama dan banyak sangat idea sampingan. Okey. Nanti cikgu bagi latihan dekat awak. Cikgu minta awak buat dalam jadual. Tolong senaraikan semula apa yang telah kita buat sama-sama ni. Senaraikan kotak di sebelah kiri tentang idea utama dan kotak di sebelah kanan ialah idea sampingan. Okey, ni cikgu telah sediakan satu lagi latihan untuk awak. Cikgu minta awak baca, fahamkan dahulu petikan ni. Kemudian buat apa? Cikgu minta awak kenal pasti dan senaraikan semua idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam bahan ini. Yang macam kita buat kat sebelah ni tadi, cikgu nak awak buat dekat latihan ini. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh berhubung semula dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.